السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, pagi ini kita sama kita idaman penuntut pada muka surat 3 Rumi. Muka surat 10 Jawi. Jawi 10, Rumi muka surat 3. Yang mana kita pada membicarakan bab najis sebelum ni, masuk bab cara menyuci pula. Masuk bab cara menyuci najis pula. Yang mana sebelum ni selesai dah. Kita selesai berkaitan dengan najis, kita dah tahu dah. Sekarang ni cara nak cuci tu macam mana pula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, najis dan cara menyucinya. Najis dan cara menyucinya, menyuci najis. Sebelum kita masuk dalam bab tu, kita cuba perhatikan dahulu dalam kitab kita, muka surat 5 Rumi tu, muka surat 14 Jawi, 14 Jawi Rumi muka surat 5 tu, dia istinja. Dia membicarakan tentang istinja. Kalau kita perhati, istinja, maksud istinja tu cara untuk istinja lah. Muka surat 5. Muka surat 3 tu najis dan cara menyucinya. Lepas tu, lepas najis dan cara menyuci, benda-benda lain yang najis, bahagian najis, bersugi, lepas tu masuk istinja. Kalau kita tengok, kita perhati, kita kena perhatilah. Sebab kalau setakat nak belajar menyuci najis, kita semua dah reti dah. Mari kita perhati lebih mendalam sedikit. Maknanya dalam kitab kita membezakan di antara menyuci najis dan istinja. Bukan kitab kita je, mana-mana kitab pun gitu. Cuma kalau kita tak perhati, kita tak perasan. Sedangkan istinja tu bahasa Arab lah, bahasa Melayunya cuci najis juga. Istinja tu, lepas buang air kecil, buang air besar, wajib istinja, wajib cuci najis, wajib cuci najis. Jadi kenapa dibezakan menyuci najis dan istinja, sedangkan kedua-duanya perkara yang sama, iaitu menyucikan najis. Ada najis, nak buang najis tu, nak basuh najis tu. Bila dibezakan, maknanya ada sebab. Sebabnya dua perkara yang berbeza, kaedah penyucian pun berbeza. Tapi kita nak faham dululah istinja tu apa, kita masuk sikit. Istinja ni insya-Allah kita akan masuk akan datang. Saya bagi masuk sikit dulu. Istinja ni menyuci najis, yang mana najis tu keluar ikut kubul dan dubur. Kemaluan depan, kemaluan belakang, keluar najis, buang yang kecil, buang yang besar.
Lepas tu wajib basuh lah. Basuh tu, penyucian tu diistilahkan istinja. Tu istilah istinja. Berbeza dengan menyuci najis. Menyuci najis selain daripada kubul dan dubur. Kalau ada najis tu kat lantai, kita tak panggil istinja lantai, kita panggil cuci najis. Buang najis, menyucikan najis, membasuh najis, kita panggil gitu. Ada najis dekat pakaian, kita panggil menyuci najis. Ada najis dekat badan pun kita panggil menyuci najis. Buang air kecil, buang yang besar, najis keluar, kemudian nak menyucikan tempat keluar najis kubul dan dubur, dia panggil istinja. Najis yang keluar tadi tu terkenalah kaki, kena buku lali sikit, kena betis sikit. Tak boleh istinja dah dekat betis tu. Kena menyuci najis. Kan sama je menyuci najis dengan istinja, basuh je. Lain. Istinja dia ada syarat lain. Menyuci najis syaratnya lain, walaupun sama-sama najis. Okey. Itulah bezanya. Istinja kita tengok dari segi alat untuk menyuci. Alat untuk menyuci istinja, bila sebut istinja, kubul dubur, dua je. Keluar ke di situ ada lebihan najis, kita panggil istinja. Boleh pakai air, boleh pakai batu ataupun tisu ataupun seumpama. Boleh pakai tu. Bukan mesti pakai air, tidak. Afdal pakai air. Jika tak nak pakai air sekalipun, boleh selepas buang air kecil, buang yang besar. Kita je yang tak pernah buat, kita je yang jarang buat. Negara-negara yang terlalu sejuk ataupun terlalu panas, yang tak ada air, yang sejuk ada air tapi sejuk, yang terlalu panas kadang-kadang tak ada air, mereka biasa je akan istinja dengan batu ataupun dengan tisu ataupun dengan kain. Jadi jika tempat tu ada air tapi saja-saja je, tak nak basuh berak, mudah kata gitu, tak nak pakai air, tak pakai tisu, nak pakai batu, nak pakai kertas je, boleh walaupun air berlambak. Itu apa? Itu syarat menyuci, syarat istinja. Bila sebut istinja, kubur dubur je, keluar kat situ je. Menyucikan najis mesti pakai air. Nampak beza? Ada dalam soalan STAM dulu, lama dah, tahun berapa, awal 2003. Ramai tak boleh jawab, padahal dah tinggi dah STAM tu. Soalan start tinggi dia masuk tingkatan 6 atas, tak lupa. Maksudnya umur tu dah dekat 20 dah. Umur 9 maksudnya dah mengaji banyak dah. Sekolah agama lah yang ambil STAM ni. Bila ada soalan, apakah yang membezakan di antara istinja di kubul dan dubur dan menyuci najis? Sama, berbeza, ada buat. Ramai orang tak boleh jawab. Semua ramai yang jawab sama, ramai yang salah. Sebab dia fikir, sama lah, sama je. Keluar kat kubur dubur, basuh. Ada dekat lantai, basuh. Maka tak ada beza istinja dan menyucikan najis. Sedangkan istinja sunat pakai air, boleh tak nak pakai air. Menyuci najis wajib pakai air. Apa bezanya? Keluar kat kubur dan dubur, ada najis sikit-sikit lebihan, cara menyucikannya sunat pakai air. Selain daripada dua tempat itu, najis yang ada di selain daripada dua tempat itu namanya menyucikan najis. Itu beza. Jadi maknanya kalau buang yang kecil, buang yang besar, terkena kaki, air kencing ke apa najis ke, di kubur dan dubur tu boleh istinja, tak nak guna air, tapi najis yang terpercik dekat kaki tu, dekat betis ke, bukan kubur dan dubur lah, maka wajib kena pakai air, tak boleh lap. Macam tu juga salah faham berkaitan dengan muntah. Muntah juga najis. Muntah najis. Dia kata kalaulah najis yang keluar kat kubur dubur tu kan jijik, pun boleh main lap aja, sunat je pakai air, nak lap pun boleh dengan syarat-syaratnya. Kalau muntah lagilah boleh lap. Dia kira logik. Tidak, muntah keluar daripada maidah, daripada perut keluar, dia najis, wajib pakai air. Kalau kena bibir-bibir, kalau tidak, kalau nak semayang dalam keadaan tak basuh, tak usah, wajib muntah. Tapi kalau kita fikir akal kita, logik akal kita, kalau keluar kat kubur dubur pun boleh lap aja, pakai air tu afdal, pakai tisu dan batu boleh aja. Kalau yang keluar kat mulut, kalau setakat berdarah, terluka sikit,
lagilah boleh lap. Tu pakai akal kita, tak boleh gitu. Ada darah, toreh sikit keluar darah, muntah, semua wajib pakai air. Keluar dekat kubur dan dubur, sunat pakai air. Afdal pakai air. Afdal pakai air. Jadi tu sikit perbezaan di antara menyuci najis dan istinja. Dua perkara yang sama, dilihat perkara yang sama, tapi cara penyuciannya berbeza, malah alatnya pun berbeza. Masuk, tu sikit beza lah. Kata pengarang, tiap-tiap benda yang cair atau lembut. Yang cair atau lembut. Lembut ni maksudnya, yang ni nak bagi faham kat sini adalah pepejal. Itu maksud lembut. Pepejal ni keras. Maksudnya lembut tu dia bukan cair, dia bukan air, dia bukan cecair. Dan mungkin juga dia keras. Keras macam batu sekalipun. Keras macam batu, bukan batu. Keras macam batu sekalipun, itu yang dimaksudkan dengan lembut. Jadi tiap-tiap benda yang cair atau lembut yang keluar daripada dubur dan kubur, hukumnya najis. Jadi kubur dan dubur akan keluar tiga jenis, tiga kategori. Yang pertama, dia akan keluar pepejal. Pepejal ni juga termasuk yang lembek-lembek tu, kita panggil pepejal juga, yang bukan cair. Yang kedua, boleh keluar cecair, air dan sebagainya, kubur dubur ni. Yang ketiga, boleh keluar gas. Tiga benda. Hanya dua sahaja yang najis, iaitu yang jenis pepejal dan dengan yang jenis cecair, yang keluar kat kubur dan dubur. Kalau keluar gas, dia tak najis. Keluar gas itu kentutlah, keluar angin. Malah kalau keluarlah, katalah keluar angin, tak najis, walaupun berbau kuat, busuk, dia tak najis. Sebab yang najis dua je, cair, yang jenis cair, jenis air, dan jenis pepejal. Jenis gas tidak, walaupun bau busuk. Busuk, keluar angin tu busuk sungguh, tetap juga tak najis. Nak hilang bau tu 5 minit tak hilang lagi, tetap juga tidak najis. Okay. Yang keluar sama ada dia pepejal, keras, lembek-lembek, lembut-lembut, ataupun cecair, dia adalah najis walaupun tak ada bau. Malah walaupun bau wangi sekalipun. Manalah tahu ada gitu, tetap juga najis. Jadi najis ditentukan bukan bau. Penentuan najis yang keluar dekat kubur dan dubur, keluar aja cecair, pepejal, maka najislah dia. Keluar gas, dia tidak najis. Bahkan makruh jika buang angin basuh. Kentut lepas tu pergi basuh, hukumnya makruh. Tapi dia terbahagi juga. Jika kentut tu kentut kering, maka makruh. Hukum tu hukum syarak. Makruh tu hukum syarak. Jadi sesiapa yang kentut kering kemudian basuh, hukumnya makruh kerana boleh mendatangkan was-was. Satu lagi, kentut basah. Maksud basah ni bukan basah, lembab. Kalau keluar air cecair, tu dah cair dah tu. Ini cuma dia agak basah sikit, mungkin sakit perut apa sebagainya. Kalau basuh tak makruh. Tak makruh kalau basuh. Yang makruh ni yang kentut kering yang biasa ni. Okey. Bila dia sebut di sini, tiap-tiap benda yang keluar cecair atau cair atau lembut, maksudnya pepejal, keluar daripada kubur dan dubur, hukumnya najis. Dia ada kecuali Nabi dan Rasul. Ada kecuali. Nabi dan Rasul yang keluar melalui kubur dan dubur bukan najis. Itu kena pegang, itu i'tiqad, itu akidah tu, itu akidah. Walaupun kita ngaji fiqh, kena masuk juga akidah sikit-sikit. Kecuali Nabi dan Rasul yang keluar tak boleh panggil najis. Dia dipanggil fudalat yang keluar tu. Dia tak panggil najas. Najis tu najas, tak panggil najas. Dia panggil fudalat. Fudalat ni fadilat lah, lebih, kelebihan. Jadi apa yang keluar daripada mana-mana Nabi dan Rasul, kita wajib beriktikad, wajib berpegang. Itu akidah kita. Dia adalah lebihan Nabi. Fudalat. Dia bukannya najas ataupun najis. Maknanya dia sama je dengan air liur yang keluar kubur dan dubur Nabi ni. Dia sama dengan rambut yang dikerat, sama martabat yang keluar tu. Kita beza, rambut yang dikerat bukan najas, bukan najis. Yang keluar kubur dan dubur je. Nabi dan Rasul dia sama je, yang keluar dengan kubur dan dubur dia tu sama dengan bulu-bulu yang dikerat, rambut dikerat,
air yang keluar, air liur dan sebagainya. Semua tu samanya martabat. Nabi-nabi. Manusia kita, selain daripada Nabi dan Rasul sahaja yang air liur semua suci, hanya keluar kubur dengan dubur, yang cair ataupun yang pepejal dia najis. Kita je, kita tu masuk selain daripada Nabi dan Rasul. Itu akidah kita kena pegang. Kalau kita tak pegang akidah macam ni, kita sekadar pegang Nabi ni macam manusia biasa, cuma dia terima wahyu aja. Qul innama ana basyarum mislukum. Dalam Quran tu Nabi kata aku ni macam kamu, yuha. Yang bezanya aku terima wahyu. Jadi Nabi ni macam orang biasa, macam siapa-siapa semua orang, cuma bezanya dia terima wahyu sahaja. Kalau itu kita pegang gitu, kena ngaji akidah balik. Tak sempurna iman kita tu. Nabi terima wahyu. Bila Nabi terima wahyu, wahyu ni suci. Tak boleh ada najis. Sama ada luar dan dalam, zahir dan batin. Dalam perut pun tak boleh ada najis. Kita ni hari-hari bawa tong najis dalam perut. Kita bawa tong najis. Mujurlah dengan rahmat Allah, tak keluar kot mulut, bau. Sistem yang Allah buat ni cantik, tak keluar. Kalau nak kira, direct je, lubang je sampai ke usus besar. Kenapa tak bau? Kenapa tak ada bau? Sepatutnya bau lah. Dalam pokok bau busuk tu. Tengoklah pokok lembu macam mana kita makan bau ni. Kalau tak cuci macam mana? Busuk. Kenapa tak keluar ke mulut? Sedawa pun tak keluar. Bau-bau gitu aja, tak bau busuk. Atas rahmat Allah. Kita bawa tong tai ni, pencacai, bawa tong najis kita kulu gili bawa dalam perut kita. Nabi tak. Sebab kita tak terima wahyu, Nabi terima wahyu. Maka dalam bukan najis, luar juga bukan najis. Kalau ada riwayat-riwayat yang seolah-olah Nabi cuci dan sebagainya, nak ajar syariat aja. Nak ajar syariat. Ada yang Nabi, lepas Nabi buang, Nabi minta sahabat cari batu untuk istinja. Untuk istinja, untuk basuh, untuk lap. Itu nak ajar syariat dekat umat semata-mata. Bukan kerana ianya najis. Kita ianya najis. Kita perlu basuh, perlu lap, sapu dan sebagainya kerana ianya najis, wajib basuh. Kita tak. Itu kita. Nabi dan Rasul tak. Nabi dan Rasul dia panggil fudalat. Lepas kita faham dah gitu, semua benda yang cair ataupun yang pepejal yang keluar daripada kubur dan dubur hukumnya adalah najis, kecuali para Nabi dan Rasul. Kita dah pegang gitu, maka Nabi dan Rasul tidak ada najis luar dan dalam. Bila kita dengar cerita sahabat Nabi minum darah bekam, tak ada rasa apa Sahabat Nabi minum darah bekam Nabi. Nabi lepas bekam, dia bagi, buang. Kalau darah tu kena je dekat bumi, syup, hilang terus. Nabi buang yang kecil, buang yang besar, kena je bumi, bumi serap terus, syup, hilang. Tak ada basah-basah gitu, tak ada. Bumi serap terus. Tiba-tiba dengar cerita para sahabat Nabi minum darah bekam. Tak pelik langsung. Ambil peluh Nabi. Tak pelik langsung. Masa mula-mula sampai ke Madinah kan, Nabi nak tidur rumah siapa tak tahu, takut yang terasa. Baru sampai hijrah tu, pergi sini takut yang ni terasa, pergi rumah ni takut ni terasa. Nabi kata tunggu, Allah telah mengarahkan unta ni untuk berjalan. Kat mana dia berhenti? Depan rumah orang tu lah aku tidur, aku bermalam. Mula-mula sampai akhirnya dia berhenti. Kemudian tuan rumah tu dia letak Nabi, dia suruh Nabi tidur ke atas. Mungkin katil 2 tingkat lah kita kata, ke atas. Dan rumah tu panas. Dia tahu lah tuan rumah. Kenapa dia suruh Nabi tidur ke atas? Sebab bila Nabi berpeluh, dia nak tadah peluh tu, nak buat minyak wangi. Ibu nak buat minyak wangi, letak sikit dia campur minyak wangi yang lain, tahan lama contoh. Tak pelik dengan cerita tu. Sebab kita dah awal-awal dah, yang keluar dekat Nabi bukan najis, fudalat. Bukan luar saja yang keluar, yang luar dan dalam. Luar dan dalam. Tak pelik lah dengar Ummu Aiman, hamba Nabi. Ayah Nabi Abdullah, dia ada seorang hamba nama Ummu Aiman. Hamba ni anak dia nama Aiman, jadi Ummu Aiman. Minum air kencing Nabi. Tak rasa pelik Tapi kalau awal-awal kita kata alah Nabi ni sama macam biasa je. Kita rasa pelik, geli, nak termuntah dan sebagainya. Sebab kita sendiri tak kenal Nabi kita. Dari segi sudut akidah, dari sudut sirah memang kita kenal. Kita dengar macam-macam cerita Nabi. Nabi begitu, begini. Itu dari sudut sirah, dari sudut sejarah.
Itu semua orang suka dengan cerita dari sudut sejarah. Tapi dari sudut akidah kena mengaji juga. Sebab dari sudut akidah wajib mengaji selain daripada ketuhanan, wajib juga mengaji berkaitan dengan kerasulan. 9 sifat tu. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, satu sifat yang harus bagi Rasul, ada 9. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu lah. Bila kita belajar semua tu, kita melalui kenal Nabi melalui jalan akidah akan keluar cerita ni. Kalau kenal Nabi melalui jalan sirah, jalan sejarah, tak pernah dengar cerita ni. Dengar gitu-gitu aja lah. Biasanya kita akan dengar Nabi gitu, rupa dia, kebaikan dia, perangai dia, cara jalan, sekadar itu aja. Tapi kalau dari sudut akidah, ada perkara ni. Sebab kenal Nabi boleh dua cara. Satu, cara sirah, cara perjalanan Nabi, cerita, kisah. Yang kedua, melalui cara akidah. Sebab kita terima kenal Islam kita kenal Allah ni melalui Nabi ya. Kita bukan terima wahyu. Jadi kita kena kenal yang bawa Islam ni. Kita kena kenal yang kenalkan kita dengan Allah. Kita bukan kenal mimpi gitu, tak ada. Kita kenal Allah ada seorang ni yang bagi tahu. Maknanya kalau dia tipu, semua jadi salah. Jadi kena kenal dia ni jenis apa ni. Dia tu cakap siddiq, cakap benar. Mustahil bohong, mustahil dusta. Kena belajar mustahil tu apa dan sebagainya. Baru kita, tu beza kita dengan Rasul. Jadi lepas Ummu Aiman minum air kencing Nabi dapat tahu, Nabi kata tidak akan masuk neraka perut Ummu Aiman. Pula dah Nabi kata gitu pula. Kalau perut tak masuk neraka, takkan kepala masuk neraka. Jadi Nabi nak kata dah dia minum gitu, maka orang tu syurga. Biasalah Nabi pergi Isra Mi'raj dengan tapak kaki Bilal dekat syurga kan. Kalau tapak kaki Bilal kat syurga, takkan Bilal kat neraka. Maksudnya syurga. Ketika Nabi hidup lagi, Nabi dah tentukan dah. Jadi tiap-tiap benda cair yang keluar, pepejal yang keluar, semua adalah najis kecuali Nabi dan Rasul. Melainkan mani. Sama ada mani manusia atau mani binatang yang lain daripada anjing dan babi. Semua keluar najis. Tapi daripada dubur tak apalah, dubur sepakatlah. Yang keluar melalui kubul ada satu cecair namanya mani. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada binatang ataupun manusia, dia adalah suci. Sebab tu kita melainkan, dia adalah suci. Keluar tu suci. Yang mana jika ianya adalah najis, macam air kencing juga, maka berlawanan dengan penciptaan manusia sebaik-baik kejadian. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan Bani Adam. Tiba-tiba mulia, dia jadi daripada najis. Mulia tak? Benda yang, perkara yang jadi, yang berpunca daripada najis, itu bukan mulia, itu hina. Tiba-tiba dalam Quran sebut walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya Allah ni memuliakan Bani Adam, tapi asal daripada najis. Maka kerana itu pada mazhab Syafi'i dia tak najis. Ada hadis kat nota kaki tu, saya tak boleh baca lah, kecil sangat. Puas saya perhati, puas celak mata. Tak boleh baca. Siapa boleh baca yang bawah tu lah, hadis dia tu lah, yang makna ertinya tu boleh baca. Tengok nota kaki tu. Satu masa sahabat membawa 2 butir batu dan sebuku tahi unta yang bawah kecil tu, kering. Untuk baginda beristinja dengannya, baginda ambil batu itu dan menolak tahi kering itu seraya berkata, ini adalah najis. Itulah nak bagi tahu yang keluar kat kubur dengan 2 batu najis. Nabi suruh cari, Nabi buang air. Kemudian Nabi suruh cari batu 3 biji. Sahabat cari 2 biji batu je, jumpa sebiji lagi nampak tahi unta kering. Dia bagi Nabi, Nabi pun istinja. Tak pakai air. Yang bagi istinja tadi itulah. Atau bahasanya istijmar. Kemudian Nabi pun buang tahi unta kering. Nabi kata hadza riksun. Ini najis. Nak bagi tahu tu je. Dan satu hadis lagi, Nabi lalu atas 2 kubur. Sabdanya tak boleh nak baca. Pada satu masa baginda pernah lalu di 2 pusara, ketika itu bersabda, sesungguhnya Nabi bersabdalah, sesungguhnya kedua-dua si mati dalam kubur ini kena azab. Pengazaban ini bukan kerana dosa besar.
Yang satu ini ialah kerana ianya tidak membersihkan diri dari kencingnya. Dan satu lagi selalu acum mengacum, mengadu domba. Dua biasalah kisah tu. Nabi lalu dekat kubur, ada dua kubur, Nabi pecah pelepah tamar. Nabi kata mudah-mudahan ketika pelepah tamar ni basah, pelepah tamar ni bertasbih pada Allah, mudah-mudahan orang dalam tu ringan sikit dia punya azab dalam kubur, ringan sikit selagi pelepah tamar tu warna hijau, kan? Sahabat tanya, oh diorang kena seksa. Nabi kata diorang kena seksa bukan benda besar, basuh kencing lebih kurang, macam tu lebih kurang, tak istibrak lebih kurang buat. Maka bila buat lebih kurang, ada mungkin najis kena kat mana-mana, sembahyang tak sah, sebab tu kena seksa. Satu lagi ni mengadu domba, duk cakap ni biar orang ni belaga, kena seksa. Dua Nabi kata kena pacak. Hadis ni lah yang kita tengok orang tanam pokok, dia bukan letak pelepah lagi terus tanam pokok, orchid ke apa kan. Tu lah. Dia kata kalau pacak nanti mati seminggu dua, tanam terus lah pokok. Tu dia ambil daripada ni, tanam pokok terus atas kubur. Pokok kecil tu, pokok siapa? Orchid pokok apa tah? Ada satu pokok memang selalu ditanam, memang sesuai lah dekat kubur. Kemudian yang orang Melayu ni duk tabur bunga, sama. Itulah alasannya. Sebab Nabi pacak pelepah tamar. Kita nak cari pelepah tamar dekat sini kat ni. Mana nak cari pelepah tamar? Maka kita paling banyak bunga kat Malaysia. Maka petik bunga tabur. Sementara bunga ni segar lagi, mudah-mudahan. Dan hujah hadis ni juga yang baca Quran tu atas kubur. Sama hujah yang sama. Baca Quran atas kubur, apa kaitannya dengan pacak pelepah tamar? Pelepah tamar dia bertasbih. Tumbuhan-tumbuhan semua bertasbih. Sebab tu kalau tak letak pelepah tamar, letaklah pelepah kelapa ke apa ke, tanamlah pokok apa pun, dia bertasbih. Tiru Nabi lah juga, cuma kiaskan aja. Kalaulah sesuatu yang tidak hidup, kita panggil tak hidup lah tu, dia hidup, tapi kita panggil tak hidup lah, yang bukan macam manusia tu pun boleh, mudah-mudahan ada manfaat untuk orang dalam kubur. Kalau orang yang ada iman, manusia, baca kalamullah, lagilah sampai, lagilah ada manfaat untuk orang dalam kubur. Pelepah tamar pun ada manfaat. Ambil hujah tu yang baca kadang-kadang sampai habis satu Quran, ambil hujah yang sama lah, habis satu Quran baca kat satu berpuluh hari kadang-kadang. Ambil hujah mana? Ambil hujah ni dikiaskan. Ambil hujah mana? Tabur bunga, kiaskan. Kiaskan. Kita bukan nak tiru orang kafir. Sebab orang kafir ada juga yang bunga tu, dia bawa datang letak bunga tu. Itu dia punya masalah. Kita bukan tiru dia, kita tiru Nabi. Cuma kita nak cari pelepah tamar, nak panjat pokok kelapa pun tinggi, nak ambil pelepah kelapa. Jadi kita letaklah pokok-pokok yang ada banyak sekeliling. Sebab sekeliling Nabi banyak pelepah tamar, Nabi ambil pelepah tamar. Sekeliling kita banyak bunga, kita ambil lah bunga. Kita jenis pemalas, kita tanam terus pokok. Kita jenis nak lebih sikit, kita baca Quran atas kubur. Bila kita baca Quran, bertasbih pun ada manfaat. Baca Quran kalamullah, lagilah ada manfaat. Bukan ada manfaat mesti, mudah-mudahan aja Allah terima jadi. Kalau tidak, dapat pahala baca Quran aja. Itu dia ambil hujah ke situ. Daripada hadis ni. Okay. Ni kalau saya cari jumpa ni, kalau cari ni. Tapi itulah tak sempat nak cari, itu yang baca terjemahan aja tu. Kecil sangat. Habis. Jadi kita cerita tentang keluar daripada kubur dan dubur. Dia adalah suci, melainkan mani. Mani adalah semua adalah najis yang keluar kubur dan dubur, melainkan mani. Mani adalah suci mengikut mazhab Syafi'i, sama ada lelaki dan perempuan. Orang perempuan dia balik dengan tiga cara. Orang lelaki balik dengan dua cara aja. Orang perempuan balik dengan tiga cara. Yang pertama, keluar haid daripada umur 9 sampai 15. Di antara tu keluar haid, maka baliklah dia. Yang kedua, bila tak keluar haid, umur 15, penuh umur 15 tu berapa hari kira lah, penuh 15 umur 15 tahun, tak keluar haid juga, maka dia balik automatik. Dia panggil balik dengan umur 15 tahun. Yang ketiga, keluar mani juga. Cuma jarang berlaku orang perempuan. Jadi mani tu adalah suci, tak najis. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki najis. Mazhab Maliki mani najis. Mazhab Hanafi ketika basah najis, ketika kering suci. Kat situ pun ada tiga pendapat. Kerana
Mereka ada hujah masing-masing. Mazhab Syafi'i suci secara mutlak. Suci secara mutlak. Okey. Selain daripada manusia, dia kata haiwan selain daripada anjing dan babi ni tak payah ceritalah, memang najis segala-galanya. Okey. Selain daripada anjing dan babi, selain daripada manusia dan selain daripada anjing dan babi, binatang-binatang yang lain, ada 3 pendapat. Yang pertama, haiwan yang selain daripada anjing dan babi suci juga. Suci. Mani haiwan suci. Malah jika kita baca kitab-kitab lama, telur tu diistilahkan dengan mani ayam. Kalau kita baca kitab lama, kitab tua dulu, Allah, mani ayam pun suci. Telur tu mani ayam. Mani ayam. Kitab dulu dia kata gitu. Haiwan, semua haiwan adalah maninya adalah suci. Itu yang pertama. Itu adalah pendapat yang muktamad. Yang kedua, semua mani haiwan najis. Dua pendapat lah. Yang ketiga, yang terhasil daripada haiwan yang boleh makan suci. Mani yang terhasil daripada binatang yang tak boleh makan, maksudnya sembelih pun tak boleh makan, najis. Itu sikit lah khilaf ulama kat situ. Muktamad macam dalam kitab kita. Atau anak daripada keduanya, anjing berkelamin dengan babi. Yalah, anjing dengan babi najis lah. Najis apa? Anjing tu dah najis. Bulu dia semua najis. Air kencing lebih-lebih lagi najis. Ataupun anjing berkelamin dengan babi. Anjing campur, berkacuk dengan babi, keluar anak. Anbi, anak dia najis juga. Tu. Yang kedua, atau anak salah satu daripada keduanya dengan binatang yang lain sekalipun suci. Anak kacukkanlah. Kambing dengan anjing dapat anak. Anak dia tu walaupun rupa kambing tetap juga najis. Sebab mak bapak dia salah seekornya adalah najis, maka anak najis. Babi dengan lembu kahwin dapat anak. Kalau anak tu rupa babi memang najis lah. Anak tu rupa lembu sekalipun tetap juga najis. Kita pun dah tahu lah, sebab mak bapak dia salah seekor tu. Malah dalam kitab Sabilal Muhtadin, kalau kita baca kitab Sabilal dia lebih detail. Malah dia kata kalau manusia dengan babi sekalipun, manusia dengan anjing sekalipun dapat anak, kita anak dia ni, anak dia tu najis walaupun rupa manusia. Walaupun rupa manusia boleh bercakap sekalipun. Tak percaya baca kitab Sabilal. Kitab Sabilal Muhtadin. Memang ada. Babi dengan manusia dikacuk dapat anak. Kalau anak tu rupa babi, memang babi sesat. Ni rupa manusia, boleh bercakap. Dibahas lagi. Wajib semayang tak? Bahas sampai tahap tu, wajib semayang tak? Kalau dia sembelih boleh makan tak? Dia tu sembelih. Sebab dia macam orang. Masa di karang waktu tu mesti orang ramai bantai, mesti orang kata apa benda je tu. Sekarang ni ada dah jadi dah teknologi genetik kat mereka ni, kat tempat-tempat negara maju tu. Malah manusia dengan manusia pun dia dah ada lah kelemahan-kelemahan, tapi dah mula lama dah. Kita je yang lalai. Mereka dah mula lama dah. Jadi pula ulama dulu 300 tahun 400 tahun dulu dia dah karang kitab, dia buat fardu takdir. Dia buat agakkan jika waktu tu tak mungkin jadi, orang kata waktu tu tiba-tiba jadi. Sekarang jauh dia pandang ulama tu. Ada dah anak tu rupa manusia, boleh bercakap, makan makanan manusia, tapi dia terhasil daripada salah seekor mak bapak dia adalah babi ataupun anjing. Rupa manusia pun semua, maka wajib sembahyang. Agak-agak wajib sembahyang. Agak-agak wajib sembahyang. Boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam. Sudah. Macam kita tak sabilan. Wajib sembahyang. Okey, jadi dia babi. Dia babi pula. Keturunan babi. Itu yang Piramli buat keturunan ayam Belanda. Misal gitu tu. Okey, babi macam mana? Okey. Jika dia masuk masjid boleh tak? Sedangkan dalam masjid tak boleh ada najis. Macam mana kalau dia bersalam dengan orang? Melekat tak najis? Tak melekat. Dia keturunan babi. Sepatutnya bila kena basah mengalirlah najis itu. Kan dia najis, dia najis, tapi dimaafkan dalam masjid, dimaafkan bersalam dengan orang. Kita baca Allah, tiba-tiba terbaca pula
teknologi DNA ni, klon sebagainya, rupanya dah ada sekarang. Tahun 80-an ke 70-an mereka dah mula dah. Mereka dah mula buat dah. Diorang kan kerja nak lawan Tuhan aja. Itu tujuan diorang tu. Nak kahwin lelaki dengan lelaki. Dah bagi kahwin, lepas tu nak macam mana nak lelaki tu dapat anak. Dengan ambil daripada perempuan, lelaki tu dapat anak, ambil macam mana tak tahu, saya nak tak kerti nak sebut lah. Dia buat tabur uji kan. Lama-lama dia ambil lebih dah besar sikit daripada tabur uji, dia masuk dalam perut lelaki tu. Lepas tu macam nak beranak keluar ke mana, wallahualam lah. Baca teknologi tu memang dah ada dah. Diorang kerja nak lawan Tuhan aja. Tapi memang ada kelemahan, mati, rupa pelik, cacat, bila cantum tu dia entah apa benda saya nak sebut tak kerti, sebut salah pula. Adalah kelemahan. Cuma diorang, kalau kita fikirlah ulama buat dulu okey je. Tapi pada waktu dia buat tu, semua orang mesti orang kata apa benda merepek. Lagi 100 tahun agak-agak kalau tak kiamat lagi macam mana? Ada tak? Ada. Rasa kereta pun dah terbang dah waktu tu. Tidak termasuk hukum najis. Berapa dah? Alamak. Tidak termasuk hukum najis, tidak termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras seperti biji-bijian. Bukan, sekejap. Kenapa dalam kitab Sabil Amun tadi ni cerita pasal yang keturunan babi tadi ni sampai kena semayang dan sebagainya? Kenapa sampai macam tu ada hukum tu? Kerana macam mana jika ada teknologi tu nanti orang mengaku dia aku keturunan babi jadi tak payah semayang, macam padahal dia keturunan manusia, dia mengaku keturunan babi, malah semayang, malah puasa, orang boleh dakwa je. Itulah maksud, itulah tujuan je. Semua orang boleh dakwa. Kenapa? Memang boleh jadi pun aku ni nenek aku dulu babi. Dia kata itu. Jadi aku tak payah semayang, aku bukan manusia betul, aku manusia separuh manusia, half human, separuh manusia je aku ni, maka aku tak wajib. Jadi kau tak boleh ambil tindakan dekat aku. Kalau tak semayang tak apa. Boleh orang dakwa gitu. Boleh orang dakwa. Sebab tu wajib semayang juga. Wajib semayang juga. Okey. Tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras, seperti keras, pepejal, seperti biji-bijian sekiranya ditanam ia tumbuh. Jika yang keluar daripada kubur dan dubur itu dia bukan cair, dianya pepejal. Yang mana saya sebut tadi, bila pepejal dia najis juga. Ini bukan maksud yang tadi, pepejal tu maksud keluar najis tu keras. Yang dimaksudkan dengan ini adalah dia makan benda yang pepejal dan keluar balik pepejal yang sama. Tu maksud dia kat sini. Termasuk hukum najis jika benda yang keluar itu setelah dimakan, benda yang keluar itu keras seperti, contoh dia biji-bijian sekiranya ditanam ia tumbuh. Jika keluar kat kubur tu pepejal yang kita makan keluar balik, dia panggil mutanajis. Dia tak panggil najis. Dia ada beza najis dan mutanajis. Mutanajis bahasa Melayu dia kena najis. Najis betul. Tak najis tai ayam yang keluar tu najis. Kalau ayam makan apa-apa, keluar balik yang dia makan tu, dia panggil mutanajis, dia tak panggil najis. Bezanya apa? Maksudnya maksud kena najis. Kalau najis tu ain najis tu masdar. Kalau mutanajis isim maf'ul. Jadi kalau kita najis ada dekat kapet, kita tak panggil cuci najis, kita panggil cuci lantai. Sebab kita nak cuci lantai daripada najis, sebab lantai kena najis, jadi lantai mutanajis. Lantai tu kita tak panggil najis, sebab dia kena najis. Tu beza dia. Jadi bila keluar yang dia makan tadi dalam bukan cair, pepejal keluar macam mana makan macam tu juga keluar, maka yang keluar tu dia tak panggil najis, dia panggil mutanajis. Apa hukum dia? Mutanajis boleh disucikan, najis tak boleh suci. Najis akan jadi najis sampai kiamat. Hanya boleh suci dengan penapih yang Allah buat, made in Allah Ta'ala saja. Kowe, korok, kopal bukan koko semua tu tak boleh. Walaupun masuk air kencing kat sini keluar, takkan jadi. Keluar bersih, tetap juga najis. Yang boleh penapih Allah Ta'ala aja. Sama ada masuk dalam bumi, bercampur dengan air dalam bumi, air dalam bumi ini terus pergi ke laut ke sungai, ataupun Allah tarik penapih dengan cara wap naik atas jadi awan, turun balik jadi hujan. Maka itu sahaja yang daripada najis tadi jadi suci.
Selain daripada itu tak boleh. Itu apa tu? Tu najis. Najis tak boleh sucikan kecuali dalam keadaan tadi saja. Kalau mutanajis boleh sucikan. Itu yang baju kena, badan kena, kapet kena, lantai kena najis, dia panggil mutanajis. Mutanajis boleh. Mutanajis ni kena najis. Dia bukan najis, dia kena najis, mutanajis. Jadi benda yang keluar tu contohnya makan rambutan. Dulu saya ingat ada dipanggil orang kampung panggil rambutan rakyat. Rambutan biji, rambutan hutan yang merah cantik. Tapi orang panggil rambutan rakyat. Siapa ingat? Ingat tak rambutan rakyat? Kenapa dia panggil rambutan rakyat? Rambutan rakyat ni dia tak apa dia panggil? Ya kalau makan tu dia isi lekat kat biji ah. Lekang. Dia tak. Kalau dia kerana sedap, biji itu sedap kan? Yang rambutan rakyat ni memang dia telan biji-biji sekali. Itu cara makan dia. Saya tak boleh makan. Kalau makan memang takkan dapat isi dia. Ambil air aja betul buang, penuh isi lagi. Sebab dia melekat dekat biji kan. Dia panggil rambutan rakyat. Orang kata dia panggil rambutan rakyat sebab rakyat dapat tu je lah. Dapat tu je lah rakyat ni. dapat yang jenis melekat-melekat. Murah. Dia panggil rambutan rakyat. Okey. Bila makan, cara makan dia sekali dengan biji-biji. Sebab takkan boleh keluar biji saja. Dan dia ada isi tapi isi dia melekat. Bila dia telan, keluar balik, keluar sebiji. Keluar balik. Apa dia? Biji tadi tu. Elok-elok. Maka biji tadi tu dia panggil mutanajis. Dengan syarat agak-agak kalau tanam hidup ah. Tu lagi contoh. Kalau tanam hidup, maka dia adalah mutanajis. Dengan maksud basuh, kalau nak makan boleh. Kalau nak makan balik. Tak ada masalah. Walaupun bau keluar daripada lepas buang air besar. Tak ada masalah. Macam shilling, telan shilling, keluar basuh shilling, dia panggil mutanajis, boleh suci. Dan lain-lain lah. Kat sini lah jadinya kopi luwak tu, kopi tai musang tu. Yang terbaru, saya tengok, kita penggemar kopi kan. Kopi luwak ni, kopi tai musang ni, yang terbaru RM1,500 sekilo. Ada brand. RM1,500. Tai pun. Kopi tai musang, kopi luwak. Secawan RM50 tu biasa dekat Indonesia. Secawan RM50. RM50. Nak rasa geli kan nak rasa sedap? Siapa pernah rasa dia akan meleleh air liur dia sebab sedap. Kalau dia penggemar kopi lah. Kalau dia tak pernah penggemar kopi sedap-sedap pun dia kata biasa je. Kalau dia tak pernah rasa, mengalir juga air liur tapi nak termuntah. RM50 secawan. Kopi yang paling mahal dalam dunia. Starbucks ke apa ke kalah. Kopi mesin ke, mesin kopi ke, habis semua. Kopi luwak ni banyaknya kat Indonesia. Maka boleh ke? Boleh. Dengan syarat keluar kopi daripada dia. Sebenarnya cerita dia pada zaman kita kena berhenti kat situ lah. Inilah cerita ni lah. Kita tutup dengan cerita lah. Tak sempat habis kan. Kisahnya pada ketika Belanda jajah Indonesia tu, abad ke-18 kan, masa Belanda tu lah. Belanda duduk, kita dapat ke British kan, dapat tu maksud dijajah British, Jepun dan sebagainya. Indonesia, Belanda. Ketika Belanda jajah Indonesia, dia pastilah dia pertama nak ambil hasil bumi. Macam tu kat Malaysia pun, nak ambil bijih lah apa kan, hasil bumi, rempah lah. Tu tujuan dia jajah tu. Kedua, dia nak sebarkan agama Kristian, mubaligh dia. Dua sebab. Jadi di Belanda pun juga begitu. Jadi bila dia nak ambil hasil bumi tempatan, dia kerahkan rakyat-rakyat situ lah buat kerja. Dia kerah rakyat tu buat kerja. Sebab tu peribumi akan marah. Itulah keluar Tok Gajah, Mak Kilau semua tu. Marah ni diorang ni nak ambil hasil bumi. Dah lah tu dia kerah. Contohnya yang Belanda ni dia kerah rakyat Indonesia untuk dia ambil kopi untuk tanam kopi, sebab kopi tu dia nak ekspor nak bawa ke negara dia. Jadi bila dia perlu buat dalam skala yang besar-besaran untuk tanam.
Dia suruh rakyat situ. Mana orang tak makan? Kau bawa lah orang kalau nak sangat pun. Dia akan kerah rakyat tu. Rakyat dia untuk buat kerja. Malah dia tak membenarkan rakyat minum kopi waktu tu. Kerja saja tanam. Dia panggil buruh paksa kan. Buruh paksa. Sistem tanaman paksa. Dia melarang keras sesiapa yang minum kopi, makan kopi, guna kopi tu, buat balik kopi, kena hukum. Kena hukum. Habis tu rakyat ni nak juga minum kopi. Mana dia ambil? Musang duk makan lah. Musang makan, dia pergi mana dia berak. Jadi mereka akan ambil tahi musang tadi, basuh, proses buat air. Tu asal usul kopi luwak. Kemudian lama lepas tu biasalah mesti ada pengkhianat bangsa punya. Musim-musim mak kilau ni semangat lebih tak. jadi mesti ada pengkhianat bangsa. Bagi tahu dekat Belanda dapat tahu. Belanda pun ambil rasa air lagi sedap pada aku punya. Rupa-rupanya musang civet tu kan, musang kelapa apa, sejenis musang. Dia mempunyai deria bau yang sangat kuat. Dia hanya makan kopi yang grade A saja. Dia tak sentuh. Kalau kita campur, dia akan asing-asing, dia akan makan kopi grade A saja. Dia telan terus, dia tak kunyah. Jadi bila dia makan kopi grade A, biji kopi masuk dalam perut, dia apa dia panggil, marinate ke apa dia panggil. Dengan tahi itu peram dulu dalam perut 8 hingga 12 jam. Lepas tu dia buang. Bila dia membuang tu, bercampur dengan najis, kopi tadi tu basuh tak luka langsung. Kalau luka, kalau dah terbelah, tak boleh dah, tak luka langsung. Dan kopi tu memang adalah kopi yang terbaik sebab hidung civet tadi, hidung musang tadi, dia akan ambil grade A. Maka lepas pada tu tak dibenarkan juga, malah dijual dengan harga yang lebih mahal kopi yang terhasil daripada musang. Sekarang dia buat ternak pula, dia ternak musang ramai-ramai, banyak-banyak, lepas tu dia bagi makan. Kerja kau makan aja. makan berak. Jadi dia tak berapa power dah lah, kurang power lah yang ternak ni. Biasalah yang original tu yang power tu. Power tak power, saya dah telan Helio dah ni. Tak tahulah telan Helio geli ke telan Helio. Wallahualam. Sikit lagi nak habis tapi nak buat macam mana? Tak sempat. Kita berhenti dekat, dan demikian juga cacing. Berhenti kat cacing yang keluar daripada dubur pula macam mana? Cacing pula. Cacing keluar, tengok, lepas tu dia masuk balik ke apa ke, macam mana cacing tu? Tangguh dulu. Tersudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.